Puan Azila binti Hamzah, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Yang Berurusan Puan Rosnani binti Karim, Tuan Haji Abdul Razak selaku Penolong Kanan Kokurikulum, guru-guru kanan mata pelajaran, dan semua guru-guru dan semua murid yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya merakamkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas izinnya kita warga sekolah SK Paikulan dapat bersama-sama menyempurnakan majlis pelancaran nilam pada tahun 2021 dalam keadaan norma baru di mana kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19. Matlamat utama nilam ataupun nadi ilmu amalan membaca ialah membina tabiat membaca yang berkekalan di kalangan pelajar. Program ini mempunyai beberapa objektif secara umum, iaitu menjadikan pelajar banyak membaca dan menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca. 3 elemen program nilam ialah rekod membaca, pengesahan pembacaan dan seterusnya pengiktirafan. Setiap pelajar merekodkan buku yang dibaca dalam buku rekod membaca nilam, dan sekarang ni dia panggil kad nilam. Guru kelas atau lain-lain yang diberi kuasa untuk mengesahkan rekod bacaan pelajar tersebut. Pengiktirafan diberikan kepada pelajar berdasarkan bilangan buku yang dibaca. Untuk pengetahuan semua murid, hasrat, niat serta matlamat program nilam begitu murni sekali, iaitu untuk membudayakan amalan membaca dalam kalangan pelajar sekolah yang seterusnya akan melahirkan pelajar-pelajar yang suka membaca dan cintakan ilmu. Pelajar yang dikasihi sekalian serta guru, sifat suka membaca ialah satu amalan mulia yang seharusnya dijadikan budaya seumur hidup. Membaca adalah langkah untuk membina ilmu, memperkayakan maklumat, ilmu pengetahuan dan kebolehan dalam pelbagai bidang. Membaca boleh mendidik diri sendiri dalam pelbagai aspek. Ilmu pengetahuan dan maklumat membolehkan kita mempertingkatkan taraf hidup, mampu berdaya saing dan bergerak maju dalam dunia kini yang semakin mencabar dan berteknologi tinggi. Rakyat yang suka membaca merupakan aset kerajaan yang tidak terhingga nilainya, kerana kehidupan pada hari esok bergantung kepada apa yang kita pelajari pada hari ini. Justru itu, saya sangat berharap semua pelajar serta guru-guru SK Paikulan dapat menanamkan minat membaca dalam diri. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program nilam SK Paikulan bagi tahun 2021. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita untuk login ke dalam sistem IQ Nilam menggunakan telefon bimbit. Okey, langkah pertama kita pergi ke Chrome. Okey, kita akan type di sini IQ Nilam. Okey, kita pilih iqnilam.moi.gov.my. Okey, dia akan masuk ke paparan utama, log masuk. Kita klik sign in with the 5. Okey, apabila kita menggunakan handphone, jika keluar error 403 ni,
Biasanya sebab handphone kita dah set gunakan akaun Gmail biasa. Sistem e-Nilam ni dia perlu login menggunakan email D5 atau email MOE. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita buka New Incognito tab. Okey, pergi ke bahagian atas titik 3 di sebelah kanan. Kita klik New Incognito tab. Okey, apabila masuk ke paparan Incognito tab, kita perlu type semula. Okey, kita pilih semula tadi iqnilam.moe.gov.my. Okey, kita klik kepada bahagian sign in with D5. Okey, baru kita boleh masukkan email D5. Okey, saya akan masukkan email D5 anak saya. Setelah kita masukkan ID, dia akan keluar nama murid di bahagian atas. Pastikan itu adalah nama murid ataupun nama anak kita. Kemudian kita perlu masukkan password. Okey, pastikan kita masuk password yang betul. Untuk melihat password yang kita masukkan, kita boleh klik pada kotak show password ini. Okey, kemudian kita tekan next. Okey, apabila keluar paparan profil murid dan ada nama anak kita, maksudnya kita dah berjaya lah login. Okey, di sini dah ada nama murid, nama sekolah, jumlah buku, jumlah bahan buku dan jumlah bahan keseluruhan. Kemudian di bawah ada log out. Dan kita scroll bawah. Di bawah dia ada maklumat murid. Okey, nama sekolah, kelas, kemudian log masuk. Terusnya kita ada bahagian rekod bacaan nilam. Jadi kita isilah seperti biasa semua yang diperlukan. Untuk bahagian A, kita perlu tulis di sini nama, judul atau tajuk bahan bacaan. Okey, tajuk buku yang kita baca. Kemudian di sini kita boleh pilih bahasa, sama ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau lain-lain. Kemudian tahun terbitan kita perlu type di sini, nama pengarang dan juga nama penerbit. Terusnya bahagian B, kita perlu nyatakan jenis bacaan, sama ada bahan fiction. Kita type di sini berapa muka surat, ataupun buku tu adalah buku bukan fiction. Jadi kita tulis di sini berapa muka surat, ataupun bukan buku. Okey, jika bukan buku, kita perlu pilih di sini senarai bahan itu, sama ada jurnal, laporan, anjalah dan sebagainya lah. Jika bahan digital, kita klik di sini dan kita perlu masukkan laman web. Seterusnya kita perlu isi bahagian C, iaitu rumusan atau sinopsis bahan bacaan. Jadi kita perlu type lah secara ringkas bahan yang kita telah baca. Dan bahagian D ialah aktiviti pengayaan. Sila pilih jenis aktiviti pengayaan yang dilakukan semasa atau selepas pembacaan ini. Rumusan yang bahagian atas tadi. Dan kita boleh pilih sama ada kita membuat amali, melukis, mengeja, lakonan, bercerita, menulis sajak, komen, catatan, pengucapan awal nyanyian atau lain-lain. Jika kita klik lain-lain, kita perlu nyatakan di sinilah lain-lain itu apa, aktiviti. Dan setelah selesai semua, kita hanya perlu klik pada bahagian simpan. Okey, simpan, kemudian dia akan keluar paparan. Okay, jika keluar tertingkat tanda bacaan anda telah direkodkan ke dalam sistem iqnilam. Bacalah pandai-pandai buku-buku berbagai idioma. Tantang lemak manis, tantang pelaku muda. Jangan anak menangis kalau emak suruh membaca. Mari kita membaca, mari kita ilmu dalam membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasih Damia Maisara dari kelas 3 Karisma. Hari ini saya akan menceritakan kisah sang kancil, kerbau dan buaya. Apa khabar semuanya? Mahu dengar cerita saya?
Pada suatu hari yang panas, kerbau bersedang untuk berkubang di sungai berdekatan. Tiba-tiba, kerbau terdengar suara meminta, "Tolong! Tolong!" Suara itu seperti berada dalam kesakitan. Rupa-rupanya, sang buaya telah dihempak dahan yang besar. Walaupun takut, kerbau segera menghampiri sang buaya. "Kerbau, tolong saya! Kasihanilah saya!" rayu sang buaya. "Saya takut nanti kamu membaham saya nanti," kata kerbau. "Kamu gagah, berbadan tegak dan mempunyai tanduk yang kuat," puji sang buaya. Kerbau mula berasa bangga dan bersetuju untuk membantunya. "Adakah ini adil, wahai sang kancil?" tanya kerbau. Sang kancil mula berfikir, lalu bertanya, "Saya perlu tahu bagaimana semua ini bermula." Kerbau pun menceritakan apa yang telah terjadi. "Saya tidak percaya yang kerbau mampu mengangkat dahan yang sebesar itu," kata sang kancil. Sang buaya segera melepaskan kaki kerbau. Dia ingin membuktikan bahawa perkara itu benar-benar terjadi. Kerbau meletakkan kembali dahan itu ke atas badan sang buaya. "Sekarang alihkan dahan ini agar sang kancil percaya apa yang telah berlaku tadi," kata sang buaya. "Jangan, kerbau!" Tegah sang kancil. "Tinggalkan sahaja sang buaya yang tidak mengenal bunyi ini," kata sang kancil. Begitulah sang kancil yang semakin bijak menggunakan kepintarannya ke jalan kebaikan. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye.